is a Mari Podcast. Hai, anda bersama kami dalam Podcast Bosan, sebuah podcast di mana kita membincangkan tentang penggunaan dan juga perkembangan teknologi dalam pelbagai industri di Malaysia. Dan saya host anda untuk podcast kali ini, Azaria Tagaya. Untuk episod kali ini, tajuk kita adalah peranan teknologi maklumat bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okay, kalau sekarang ni kita tengok kewujudan pandemik ni dah mengubah cara hidup semua orang, daripada cara kita bekerja, menjalankan perniagaan, cara kita belajar hinggalah cara kita bersosial, semuanya dah menunjukkan satu dimensi baru. Tapi tak dinafikan keadaan ini telah menonjolkan aspek-aspek lain. Mulalah kita nampak beberapa kekurangan dalam adaptasi teknologi. Masih lagi kurang, ada lagi yang boleh ditambah baik, dan walaupun negara kita mendapat manfaat daripada akses teknologi dan juga interconnectivity ataupun ketersambungan merentas sektor tu, setengah usahawan dan juga perniagaan kecil masih lagi bergelut untuk membuat peralihan daripada dunia perniagaan biasa kepada dunia online ataupun dunia teknologi. Baik, tetamu kita hari ini adalah Encik Ibrahim Fikri, Ketua Pegawai Teknologi di Reka, untuk membincangkan bagaimana kita boleh memanfaatkan sepenuhnya teknologi yang ada hari ini untuk pendigitalan yang lebih inklusif dan untuk lengkapkan bakat tempatan dengan kemahiran yang kita perlukan untuk berdepan dengan ekonomi global sekarang ni yang melalui perkembangan pesat. Encik Ibrahim, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami dalam Podcast Bosan. Khabar baik Azaria. Terima kasih. Baik. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam lagi dalam tajuk hari ini, peranan teknologi maklumat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Apa kata, boleh tak kita kongsikan sedikit tentang latar belakang Reka itu sendiri? Apa itu Reka? Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Reka adalah company R&D di Malaysia yang aims to enable people to create. Our mission and vision is to enable people to create, which merangkumi daripada individual ke company kecil atau perniagaan kecil, sehinggalah ke perniagaan medium, besar, corporate dan juga startup. Jadi peranan Reka di sini membina teknologi, servis membina teknologi untuk mana-mana pihak yang ingin mencuburi perniagaan mereka dalam teknologi yang sangat for me is sangat fast pace dan mereka memberi satu dimensi atau satu platform untuk company explore di mana perniagaan mereka boleh match, macam contoh teknologi yang terbaru, blockchain atau like decentralized finance. Jadi Reka menjadi satu pillar atau satu tunjang di mana kami explore benda ni dahulu, and then kita akan push our team untuk betul-betul memahami teknologi tersebut daripada akar umbi, daripada application dan juga kepada macam mana nak implement on a fundamental level lah. Tu serba sedikit lah Reka. Jadi mission yang kita target sebagai Reka adalah untuk menjadi leading R&D company in Asia in the next 5 years. Jadi memberi peluang, memberi satu platform untuk pihak-pihak melonjakkan bisnes mereka ke era globalisasi. Okey. Encik Fikri sendiri sebagai Ketua Pegawai Teknologi ataupun CTO, apa sebenarnya peranan Encik Fikri? What is it that you do sebagai Ketua Pegawai Teknologi? Okay, of course the obvious answer kalau untuk awal-awal dulu memanglah obviously is coding lah. Itu yang pertama sekali. But once team sudah besar and then things are getting more complex by the day, but by the month, by the week kan. My role is actually to facilitate the growth, the understanding for the fundamental of technology application to my teams. Jadi on a daily basis saya membaca dengan sangat banyak. Jadi membaca and then kita explore banyak. Saya baca artikel R&D atau paper daripada universiti, dan juga macam mana company-company besar, tech giants lah kita panggil, macam Facebook, Amazon, Google, atau company-company dalam smartphone, Samsung. Jadi saya banyak membaca benda tu dan saya mencerakinkan atau simplifykan benda tu supaya boleh digunakan
guna dalam syarikat. Kemudian by understanding benda tu, kita boleh provide servis untuk company lokal dan juga company antarabangsa juga untuk matchkan penggunaan teknologi tu dalam bisnes diorang. Okey, rasanya mungkin pendengar kita mungkin dah dapat sedikit idea tentang peranan Reka ni dan bagaimana boleh membantu syarikat mereka, tapi boleh tak Cik Fikri bagikan satu contoh apa antara projek terbesar yang pernah diambil oleh Reka sebelum ni, ataupun kalau bukan terbesar pun antara notable projects oleh Reka sebelum ni? Okey, antara benda yang Reka telah buat in 2016 would be project autonomous vehicle atau kereta tanpa pemandu. That was during the early days of the company, and the vision has been carried out by our CEO untuk membina self-driving car ni. Kalau waktu zaman kita cerita zaman tu was actually waktu the early days. So waktu tu kereta tanpa pemandu yang pertama was developed by Tesla. Jadi taking that into consideration, kita faham teknologi tu tanpa pemandu, tapi bagi setengah orang atau maybe orang kampung kata ini kereta hantu yang drive ni. Tu antara komen yang kita dapat waktu mula-mula ya. Jadi ada jurang teknologi between orang yang tidak bukan expert dalam teknologi dan yang betul-betul expert. Jadi our vision as a company at that time adalah untuk meyakinkan atau memberi satu pemahaman bahawa teknologi ni bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang magic, bukan sesuatu ni, dia adalah hasil daripada pemahaman dan research dan development tentang teknologi-teknologi dan digunakan untuk ni. Jadi kereta tanpa pemandu tu kita pakai kereta Proton. Jadi ada bit of a national car di situ. Kami memilih kereta Proton untuk kita mengubah swipe untuk jadi kereta tanpa pemandu. Jadi itu yang antara notable, tapi kami juga itu yang notable lah, tapi yang lain-lain seperti macam kita work together dengan international Japanese company Murata untuk develop smart city solution, iaitu traffic counter di Malaysia, dan local corporate company untuk mendigitalkan mereka punya proses untuk kilang. Okey. Macam Encik Ibrahim cakap tadi, nak memberi projek tu, nak memberi pemahaman kepada orang bahawa teknologi ni bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang terlalu baru yang tak boleh kita nak embrace sebenarnya. Jadi bagi pandangan Encik Ibrahim sendiri, macam mana agaknya landscape teknologi kat Malaysia sekarang ni, landscape dari segi penggunaan dan juga pembangunan dan penerimaan teknologi kat Malaysia sekarang ni macam mana? Jadi if I can add a little bit of story lah, ni quite a personal story lah. Meaning jurang itu memang wujud, tetapi apabila kita memahami teknologi itu daripada segi fundamental, benda tu jadi mudah untuk orang pakai. Jadi contoh ayah saya adalah pemandu taksi. Jadi dia baru je retired. And then like waktu dia hampir retire tu, waktu tu Grab atau My Taxi atau e-hailing services baru nak naik. Jadi waktu tu saya still young, and saya tengok first hand macam mana teknologi tu boleh take over my family lives and also in a way an economic sesuatu negara. Jadi ayah saya waktu tu memandu taksi, kemudian Grab datang. Grab dengan Uber datang, kalau ingat dulu ada Uber. Jadi antara perbezaan Grab dengan Uber yang menjadi titik change point yang di mana orang started using Grab adalah kerana Grab pakai cash. Ada satu time tu Grab pakai cash, tetapi Uber hanya boleh pakai kad atau debit card atau credit card. Jadi waktu tu Malaysia punya landscape teknologi waktu tu tak pakai lagi debit card, dia still pakai ATM dan pakai cash. Jadi bila Grab faham bahawa orang Malaysia, konteks orang Malaysia atau orang Indonesia waktu tu, Southeast Asia still pakai cash, mereka membuat teknologi mereka lebih accessible dengan membenarkan cash atau wang kertas untuk digunakan untuk membayar pemandu Grab lah. Jadi dia melonjak ekonomi tu, and then it opens up to a whole new dimension, whole new economy untuk di tap lah kat situ. Jadi itulah jurang teknologi tu sebenarnya dia jauh, tapi as long as ada orang yang boleh memahami culture, kita panggil localization atau localization kepada sesuatu negara tu, dan teknologi tu boleh jadi kita panggil filosofi dalam mereka adalah seamless integration atau integrasi yang sangat mudah.
Jadi sebenarnya dia tak susah lah. Sebenarnya dia just perlukan langkah yang lebih personal kiranya. Kita tahu kita punya audience, lepas tu kita ambil langkah yang sepatutnya. Itu yang Encik Ibrahim cakap. Yes. Jadi mereka punya role kat sini adalah untuk memudahkan teknologi itu sehingga dia boleh diterima oleh masyarakat, kemudian masyarakat menggunakan tu untuk expand orang punya bisnes lah, untuk meraih keuntungan di situlah. Okey. Jadi tajuk kita hari ini, peranan teknologi maklumat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dalam pandangan Encik Fikri, bagaimana agaknya penggunaan teknologi maklumat tu boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi? Okey, bila sebut pertumbuhan ekonomi ni, kita ada a few different level di mana kita boleh talk about individual, which is macam individual, yang kemudian masyarakat, kemudian corporate atau company kecil, dan sama ada company kecil atau company besar, dan kemudian kepada negara lah. Jadi kalau ikut individual, kalau ikut on the individual level, penggunaan teknologi maklumat ni memberi sesuatu platform untuk orang dapat more extra income lah, more extra income dalam dorang punya daily lives lah. Jadi tapi untuk company kecil, mungkin untuk memudahkan lagi proses productivity dalam dorang punya bisnes kecil untuk streamlinekan dorang punya bisnes menjadi lebih efisien. Tetapi untuk company yang besar, untuk company yang corporate yang besar, mereka boleh menggunakan teknologi maklumat ni untuk membuka market yang lebih besar. Sebab bila kita faham teknologi maklumat ni, dia pantas. Bila pantas, dia boleh reach out to global. Kita level global sekarang. Jadi company besar apabila mereka masuk dalam digitalization, automatically mereka punya bisnes terbuka kepada negara lain, negara jiran. Contoh macam company tu dah biasa operate di Malaysia, tetapi bila mereka digitalkan some of their products ataupun services, mereka boleh jual di Vietnam, boleh jual di Indonesia, boleh jual di Singapore, malah boleh jual on the other side of the world, which is America, di United States. Jadi itu on a corporate level, but on a national level, definitely it's an untapped market. It's a market yang boleh meningkatkan ekonomi negara, lantas menaikkan kita punya ada one of the articles yang sebut kita berada di middle income trap. Jadi middle income trap, jadi gaji kita tak naik. Jadi dengan penggunaan teknologi dalam kita punya setiap level of setiap level pendedahan ni memberi peluang untuk kita punya rakyat meraih lebih banyak income lah daripada penggunaan teknologi maklumat ni. Okey, jadi macam Cik Ibrahim cakap tadi, syarikat besar boleh menggunakan untuk berkembang lebih jauh lagi, dan mereka tentunya ada resources, ada kebolehan untuk melakukan benda tu. Tapi syarikat-syarikat kecil ni, mereka bukan sahaja, ialah dia kena invest, dan ini something yang new untuk diorang. So mungkin mereka tak biasa, mungkin mereka takut ke macam mana? Macam mana keadaan syarikat-syarikat company kecil sekarang ni, especially untuk perniagaan PKS? Adakah mereka menerima teknologi ni, Cik Ibrahim tengok? In terms of definitely. So kalau kita tengok dekat situ, antara strategi-strategi yang digunakan oleh tech giants, mereka understand ni sangat-sangat very very fundamental. Jadi kalau untuk company besar, mereka ada resources dan mereka ada funding lah untuk melakukan proses pendigitalan dalam syarikat mereka. Tapi untuk company kecil, benda pertama yang mereka buat adalah digitalization ni mesti free. Jadi key point yang mereka sangat understand adalah platform atau teknologi maklumat mereka menggunakan mesti percuma, which is orang Malaysia memang suka percuma. Jadi bila kita nampak benda tu percuma, macam Azaria sebut tadi, mungkin mereka perlukan kos. Jadi mereka tech giants atau like ni memudahkan proses integration dalam teknologi maklumat tu dengan provide benda tu percuma. Tapi antara benda yang yang menjadi perbezaan antara tech giant ini adalah men-streamlinekan solution yang mereka provide dalam digital perprosessan digital tu lebih mudah kepada orang rakyat negara itu. Macam contoh tadi saya ambil contoh Grab dia faham kita punya rakyat dan dia bagi cash, dia boleh bayar guna cash. Adalah dia punya sistem tu, dia akan kreditkan atau debitkan daripada account ni, tapi dia guna cash. Jadi dia boleh berjaya lah di situ.
Okay. Dalam experience Encik Fikri dan juga experience Reka membantu syarikat-syarikat ni, especially syarikat perniagaan kecil dan sederhana PKS sekarang ni, yang mereka nak menggunakan peluang teknologi ni untuk berkembang. Kita pun selalu dengar tentang saranan daripada kerajaan dan sebagainya untuk PKS embrace teknologi. Tapi apa agaknya cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pemilik syarikat-syarikat ni? Is it money semata-mata ataupun ada faktor lain yang menyumbang kepada kesukaran mereka tu? Mungkin ketersambungan ke? Okay, ambil semula contoh point yang saya katakan tadi adalah benda pertama, platform itu mesti percuma. Dan once platform tu percuma, people boleh try dulu, kita try dulu, sebab sebelum kita boleh jadikan dia satu proses dalam syarikat kecil kan, macam mereka pun baru-baru nak try, nak test kan, jadi ada testing period, maksudnya cuba explore, and then like betul Azaria cakap tadi, ketersambungan, maksudnya macam daripada digitalization tu, some people, syarikat-syarikat kecil, bila diorang dapat digitalization tu, okay, apa je yang dapat? Macam tu, macam like sometimes ada yang rasa benda tu merenyahkan kerja diorang, dia macam menambah lagi kerja diorang. Jadi it's up to syarikat yang provide teknologi ni untuk memudahkan lagi, seamless integration, memang memudahkan lagi people sampai dia jadi macam satu kebiasaan. Jadi antara contoh yang saya boleh bagilah, syarikat Reka menyediakan platform workshop management system, yang tu kita bekerjasama dengan SURF dan juga Mari itself dalam workshop transformation program. Jadi kita membawa workshop untuk menggunakan workshop management system untuk mendigitalkan orang punya proses workshop orang, which is daripada baiki kereta, and bila orang servis kereta, orang boleh masukkan key in orang punya services yang telah dibuat ke dalam digital, and then kita hantar maklumat tu kepada pengguna. Jadi itu memberi extra value kepada pengguna. Untuk syarikat-syarikat workshop yang kecil-kecilan ni, mereka dapat akses kepada customer yang lebih besar. Mereka dapat akses kepada customer yang lebih mahukan transparansi dalam diorang punya services. Jadi itu memberi added value lah both kepada syarikat kecil dan dengan user. Jadi the key point yang kita boleh ambil daripada sini adalah proses itu memudahkan, kena improve lagi dia punya simplicity sampailah dia jadi level yang kita akan pakai hari-hari. Okey, kalau saya sebagai seorang pengendali syarikat kecil yang berminat nak bersama dengan Reka ni, tentunya bila dengar ada workshop yang boleh join ni memang berminat. Tapi antara soalan pertama dia adalah macam biasalah, adakah kita kena keluarkan modal yang besar untuk sertai workshop ni? Banyak ke nak kena bayar kalau nak join? Untuk workshop management system sekarang dia free. Free, jadi memang boleh masuk, and then memang boleh try dulu. So the workshop management system membantu workshop digitalkan orang punya business and bringing it forward lah. Maksudnya kita guna GPS untuk connectkan orang punya workshop kepada user directly, ada that sense of personalization kepada customer. Sama juga macam Grab, mereka ada kereta orang boleh bawa kereta diorang kan. Sometimes ada orang bawa kereta Saga, ada orang bawa kereta Proton. Jadi mereka boleh jadi taxi driver. Jadi untuk user, mereka boleh naik macam-macam kereta lah dengan hanya pakai Grab sajalah. Jadi untuk workshop ni kita bagi the best workshop lah untuk bagi services kepada user lah, personalization di situ. Okay, so berbalik pada tajuk kita tadi, pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Teknologi ni, is it the only thing? Maksudnya selain dari teknologi, ada tak faktor lain yang secara langsung dia memainkan peranan untuk membantu merealisasikan galakan pertumbuhan ekonomi di Malaysia ni? Okay, I would like to share a little bit of fact about teknologi di situ kan. Jadi kita panggil benda ni inovasi atau inovasi dalam pendigitalan. As a fact, kalau kita compare Malaysia dengan South Korea dengan Taiwan, South Korea ada
intellectual property application atau mereka punya IP application setiap tahun lebih 100,000 untuk South Korea. South Korea yang ada Samsung kan, sana. So patent application yang mereka apply 100,000 setahun, and untuk Taiwan 50,000 setahun, and dekat Malaysia unfortunately kita berada dalam 12,000 setahun, kurang daripada 12,000 setahun. Jadi kita talking about like pattern yang digunakan oleh negara-negara yang besar, mereka gunakan untuk meraih keuntungan yang sangat banyak. Jadi kalau Azrael tahu, Samsung ada keluarkan phone yang boleh lipat. Ada phone yang boleh lipat. Jadi phone yang boleh lipat tu adalah salah satu pattern yang difilekan oleh Samsung. Jadi mereka ada rights untuk jual foldable phone tu for the next few years, for the next 5 years, tak silap dan mereka boleh extend. Tapi mereka meraih keuntungan yang sangat banyak kerana tak ada siapa yang boleh buat phone lipat compare dengan orang for the next 5 years. Jadi lepas 5 tahun akan ada syarikat lain yang boleh boleh pakai benda tu. Jadi dia merangsang inovasi dalam negara sangat-sangatlah penting. Unfortunately dekat Malaysia kita hanya spend research and development atau R&D spending kita in comparison to GDP adalah 1.4%. 1.4% daripada GDP Malaysia. Tetapi untuk South Korea yang mempunyai 100,000 application IP setiap tahun, mereka contribute lebih pada 3%. 3% of their GDP. That's the comparative to GDP, they're like billions lah. They spend billions dalam IP application. Jadi Malaysia itself, kalau kita mahu melonjakkan kita punya ekonomi to the next level, kita tak nak berada di middle income trap, kita kena invest dalam R&D sebenarnya. Kita kena equipkan, kita kena readykan kita punya rakyat atau kita punya golongan rakyat workforce kita dengan pendigitalan. Itu kira one of the factors lah. One of the factor is our people needs to understand technology good enough untuk apply pattern and also menggunakan pattern tu untuk berbuat bisnes lah, untuk commercialization. Okay. Jadi kalau Encik Ibrahim cakap tadi tentang contoh Samsung tu, kalau kita ceritakan tentang, kalau kita sebut tentang Samsung, mesti orang ramai akan cakap tu lainlah, tu Korea, Jepun, diorang semua memang pembangun teknologi, diorang memang kira dikenali sebagai negara teknologi developer, di mana Malaysia ni lebih terkenal sebagai teknologi user ataupun pengguna sahaja. Jadi macam mana kita nak tukar mindset tu daripada nak tukarkan Malaysia daripada jadi pengguna teknologi saja kepada sebuah pembangun teknologi yang besar? Apa agaknya langkah penting dan apa agaknya kekangan dia, dan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan sekarang ni untuk menggalakkan syarikat semua embrace teknologi ni, adakah berkesan, adakah cukup? Apa yang saya boleh cakap tentang tu, dia melibatkan banyak pihak. Okay, first kali on an individual level would be like equipkan diri mereka dengan belajar macam programming, belajar tentang blockchain, belajar tentang all this new technology. Tapi on a company level, company has to be able to kita panggil bukanlah meluahkan, tapi macam showcase mereka punya, orang punya teknologi, punya teknologi yang R&D yang mereka tu buat, dan mesti ada kita panggil adoption, teknologi adoption yang teknologi yang dibina oleh negara kita sendiri dan mesti ada adoption. Jadi benda ni melibatkan banyak pihak. Contoh yang saya boleh bagi is, pertama sekali is university. Okay, some people pandang benda universiti ni macam mungkin tak ada dalam equation ni, tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab bila kita produce teknologi and then kita collaborate bersama dengan universiti untuk produce teknologi, itu akan memberi keyakinan kepada user, kepada country, kepada entiti-entiti berbeza yang bahawa the process of R&D itself, that commercialization datang daripada company, and then the research yang deep datang daripada university juga, and then collaboration dengan government agency. Yang ni memang sangat penting, walaupun dia melibatkan banyak pihak ni, dia akan jadi, benda tu jadi macam
maybe slow sebab kita kena jumpa banyak orang, kita melibatkan banyak orang, tapi that is the way kita slow and steady kat situ. Jadi kita university, company dan juga government agency boleh work in hand macam contoh yang saya bagi tadi lah, workshop transformation program. Kita ada bahagian company yang develop the system, yang ada inisiatif untuk localization, and then from MARI, from a government agency, mendigitalkan guna local punya company. Jadi that hand in hand punya collaboration tu sangat-sangatlah very dynamic and very truly amazing, yang menyebabkan adoption tu jadi lebih cepat. Okay, so menyentuh sikit tentang apa yang kita tengah lalui sekarang ni, pandemik yang tengah berlaku ni. Of course, dengan adanya pandemik ni ada kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihan dia adalah dia macam force semua orang untuk menggunakan teknologi ni untuk nak belajar, nak kerja, nak buat hal-hal harian. Semua orang dah semakin menerima agaknya sedikit teknologi ni. Tapi untuk pandangan Encik Ibrahim sendiri, kalau seberapa besar agaknya kesan pandemik ni? Kalau kita bayangkan pandemik ni tak pernah berlaku. Adakah lanskap pembangunan teknologi kat Malaysia ni di tahap sama macam sekarang ni ataupun lain ke macam mana agaknya? Apa yang I boleh confirm 100% dekat statement di situ is bila teknologi datang, teknologi datang, dia akan mengubah kita punya cara hidup. Definitely akan ubah cara hidup. Kalau ikutkan kita punya, I think semua orang ada smartphone, dan a few years ago, I think waktu kecil dulu, 20-30 years ago, smartphone tu bukan satu benda yang normal. Jadi apabila teknologi tu datang, dia akan mengubah sama juga macam kehidupan ayah saya. Bila Grab datang and then like pemandu taksi jadi kurang di situ kan. Jadi orang go for gig economy, siapa-siapa je boleh jadi pemandu taksi, bawa orang and everything. Jadi bila saya rasa I believe walaupun ada endemik atau tidak, teknologi bila dia datang, dia akan mengubah kita punya kehidupan. It's a no-brainer lah dekat situ teknologi. Cumanya adakah kita sebagai individual, adakah kita mahu grab, kita mahu ambil peluang digitalization ni untuk improve kita punya kehidupan, atau kita hanya akan jadi macam duduk, tunggu dan lihat. Tapi duduk, tunggu dan lihat menjadi satu masa kita akan duduk je lah, dan kita berada dalam kita jadi tak kompetitif lah. Tapi ayah saya dah retired lah, jadi dia dah lepas lah zaman dia. Tapi itu adalah salah satu contoh yang sangat kuat dalam hidup saya, yang menjadi satu point di mana kita kena pursue teknologi. Teknologi ni akan mengambil alih hidup kita suka atau tidak. Baik, okey. Itu antara poin yang menarik saya rasa daripada Cik Ibrahim tu. Dia akan berlaku walaupun kita nak ke tak nak ke. Jadi adakah kita bersedia nak embrace ataupun bila, itu soalan dia. Macam Cik Fikri cakap tadi, orang suka tunggu dan lihat, tapi lama-lama dia orang akan gunakan juga bila benda tu dah menyeluruh, betul tak? Betul. Okey, untuk Reka sendiri, apa matlamat yang akan, sebab dulu dah pernah terlibat dalam program dalam projek self-driving car, ada macam-macam lagi projek yang dijalankan oleh Reka untuk membantu syarikat-syarikat ni. Jadi untuk masa depan, apa agaknya matlamat baru yang ingin dicapai oleh Reka for future plans? Seperti poin yang saya soalan yang sebelum ni, teknologi akan datang dan dia akan mengambil alih hidup kita. Whether we like it or not, whether kita suka atau tidak, dia akan datang. Jadi it is in our best interest, our company Reka, to be on the forefront of technology, to understand and then to cerakinkan disassemble it into fundamentals, and then gunakan untuk kita punya syarikat, and also untuk masyarakat sekeliling, dan our clients, and also our government agency and negara kita lah. Jadi apa yang saya boleh kata sekarang, yang Reka dalam masa 5 tahun akan datang akan ni sikit lah, kira sneak peek lah kan, venture into space. Untuk space, untuk angkasa lepas. Kita pakai bahasa Melayu lah kat sini, angkasa lepas. Okay. Jadi benda tu akan datang, cumanya kita prepare ourselves untuk grab that opportunity.
I see. Okay. Kita akan tengok dalam masa 5 tahun akan datang, adakah Reka berjaya mencapai matlamat ni. Of course, kita mengharapkan akan adalah wakil daripada Malaysia yang boleh mengembangkan teknologi dalam arena tu. Tapi untuk syarikat yang berminat, nak mengetahui lebih lanjut tentang teknologi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Reka, how can they find out more? Boleh pergi ke website reka.com.my. Jadi kat situ ada satu bahagian yang menceritakan all the teknologi yang kita buat. Tak boleh nak explain dalam podcast yang pendek ni. Contact di situ kalau nak intern atau apply kerja pun boleh. Tapi biasanya untuk klien-klien bermula proses pendigitalan mereka. As long as we take the first step dalam proses pendigitalan tu, dan kita boleh menghala ke situ. Sebab Reka antara forte Reka atau kelebihan Reka is kita dengar dan kita understand part yang localization, apa masalah yang dihadapi oleh entity atau klien, dan kita di samping itu kita mengajar, share, and then bawa diorang punya proses pendigitalan tu lebih mudah dan lebih efektif dan lebih lokal lah. Yang tu yang paling penting lah. Alright. Okay. Terima kasih banyak Encik Ibrahim kerana berkongsi dengan podcast Bosan hari ini. Harap-harap Encik Ibrahim berpuas hatilah dengan sesi ini, sebab saya tahu saya memang belajar banyak hari ini. Terima kasih Encik Ibrahim. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan podcast Bosan hari ini. Jika anda terlepas mana-mana bahagian dalam podcast hari ini ataupun nak dengarkan semula podcast ini dan podcast lain, boleh search Plugin with Mari di Apple Podcast, Google Play, Spotify dan di mana-mana platform di mana anda mendengarkan podcast. Saya Azaria Tagaya. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye. This is a Mari podcast.